Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita ingin terus mengulang kaji daripada juz yang ke-8. Ya, kita lihat halaman demi halaman, perkataan demi perkataan untuk sama-sama kita menghargai kepada juz ke-8 ini dalam surah Al-A'raf. Jika sebelum ini kita banyak melihat kepada surah Al-An'am, surah Al-A'raf adalah pasangan kepada surah Al-An'am di mana menceritakan tentang tauhid, tetapi dalam sudut cerita kisah yang pelbagai untuk sama-sama kita jiwai dan kita hayati dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Jauh ni. Hari ini hijau Ustaz. Masya-Allah. Dan kita hari ini kita nak berapa halaman Ustaz? Ya, subhanallah, ini kita nak menyambung pula bahagian kedua Ustaz. Ya. Kita dah melihat surah Al-An'am. Ini kita semalam pun kita dah masuk sedikit surah Al-A'raf. Di permulaan ni nampak macam menarik Ustaz. Ada perkataan iblis. Maksudnya menarik itu maksudnya satu sesuatu yang perlu diberi perhatian. Ya. Dia awal sekali kisah dalam surah Al-A'raf ini kisah Adam dan Iblis. Ya, jadi itu yang kita nak sama-sama sambung pada hari ini daripada ayat yang ke-16 pada halaman yang ke-152. Ini sebahagian daripada ayat berkaitan dengan kisah ini. Jom kita baca bersama. Cuma kita baca dulu Ustaz doa kita. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama baca. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, bersua kita pada hari ini untuk sambungan di bahagian kedua ulang kaji kita juzuk yang ke-8 ini, dan kita pun tuan-tuan dan puan-puan kita memanglah saat ini kita berkira-kira berkira-kira apa? Berkira-kira untuk bertemu saat yang kita nanti-nantikan dalam setahun kita ini, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Kira dalam 10 atau 9 hari begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita lagi untuk bersama dengan kalamullah, yakni Al-Quran. Andai ini Ramadan yang terakhir kita, wallahu alam, mudah-mudahan terus kita bersama dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-16 Ustaz ya. Ya, betul. Antara bibit-bibit perbualan ataupun dialog Dialog iblis Ustaz. Jadi kita tak nak jadi iblis ya. Ya, betul, dia suka lawan Tuhan. Ya, jadi salah satu daripada cara lawan Tuhan ini ialah bila Quran dibacakan bising kan. Dan kalau katakan Tuhan cakap, dia siap salahkan Tuhan lagi. Ayat 16. Baik, ayat 16. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian. Permulaan ini kita cuba bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sadaqallahul azim. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Ini adalah janji iblis Ustaz ya. Maksudnya menghalang, membuat bising ketika Al-Quran dikumandangkan. Ya, itu adalah antara plot daripada iblis, dan
siap disalahkan Tuhan lagi. Dia poinnya kat sini ialah iblis disuruh untuk bersujud pada ayat yang ke-11. Malaikat disuruh untuk bersujud. Tetapi apa yang berlaku ialah malaikat bersujud, iblis tidak bersujud, dan bila iblis ini dilaknat oleh Allah SWT, kata iblis, qala fabima awaitani, ya, engkaulah yang menyebabkan aku ini terpaling, ya, iaitu pada ayat 16 itu, kerana engkau telah menghukum aku tersesat. Disalahkan Tuhan pula, ya. Jadi antara salah satu daripada sifat iblis ialah suka blame kepada orang lain, padahal yang buat silapnya diri sendiri, ya. Jadi berbeza dengan Nabi Adam, ya. Nabi Adam ini ada doa yang dibacakan. Kalau kita lihat doa itu dirakamkan pada ayat yang ke-23 pada halaman 153. Jom kita baca bersama. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, inilah doa yang selalu kita baca ketika kita selesai solat ataupun ketika bila-bila masalah, doa yang selalu kita baca ataupun doa yang selalu kita dengar rupa-rupanya terletak dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Mari kita cuba baca hari ini sama-sama ayat yang ke-23 ini, halaman 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 23 menyambung kisah Nabi Adam dan Iblis. Bila Iblis sudah pun diberitahu bahawa kamu ini buat masalah, maksudnya gagal lah, ya. Mereka tetap juga sombong dan menyalahkan Tuhan sampai tahap begitu sekali. Selain menyalahkan kepada Nabi Adam, dia kata bahawa saya ini lebih baik daripada Adam daripada tanah, kami ini daripada api, kata Iblis. Disalahkan Tuhan. Tetapi Nabi Adam menunjukkan contoh lain yang baik untuk kita. Qala, mereka berdua, siapa mereka berdua ini? Adam dan Hawa menyatakan, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami, jika engkau tidak ampunkan kami dan merahmati kami, jadilah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi ini mindset yang dipegang oleh Nabi Adam, ya, sebagai contoh kepada kita bahawa kalau kita buat silap, mengakulah. Mengakulah. Bukan mudah. Tetapi kalau kita mengaku, itu tandanya kita ini adalah orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah. Tetapi kalau macam iblis, bila dah buat silap itu, dia lagi nak lawan, Ustaz. Lagi nak lawan. Apa? Ingat aku, dia nak juga. Dan nak melawan itu, melawan siapa sebenarnya? Sebenarnya iblis melawan Allah, tetapi dia minta izin. Dia minta izin. Tuhan boleh tak bagi chance sedikit? Ya. Jadi dia tahu bahawa Tuhan ini berkuasa, tetapi kerana ada ego, ada kedegilan, yang itu yang kita harapkan tidak jadi dalam diri kita, ya. Kadang-kadang orang tu masih lagi dia baca Quran, dia boleh lagi masih solat, tetapi masih lagi dia diserang virus ego, yang sebenarnya kita perlu minta, dan cara nak mengelakkan perkara ini berlaku, mengaku kesilapan dan mohon Allah ampunkan kekurangan-kekurangan kita. Jadi Allah menyatakan pada ayat 24 bahawa kamu semua pergi, ya, ihbitu, kamu ini turun ke bumi, mustaqarrun wa mata'un ila hin, kamu akan sampai pada satu masa dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Jadi Allah memberi panduan kepada Bani Adam pada ayat 26, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah berikan pakaian, dan pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Jadi pakaian fizikal kena jaga, perlu ada juga datang daripada hati, ya. Dua-dua itu penting yang Allah beritahu dalam ayat 26 di hujung itu, la'allahum yadhakkarun. Ini sebagai satu perkara yang perlu difikirkan. Allah dah bagi kita pakaian, Ustaz, ya. Ini sebagai satu anugerah yang besar daripada Allah, dan ini perlu dipasangkan dengan takwa dalam kehidupan kita seharian. Jadi ada beberapa panduan yang Allah beritahu macam mana
untuk selamat dalam kehidupan di dunia ini, ya, iaitu pastikan ikhlas pada ayat 29, dan halaman 154 kita nak baca daripada ayat 36. Macam mana seseorang yang datang ke muka bumi ini akan terus gagal, akan terus menzalimi dirinya. Kita lihat ayat 36 untuk kita jauhi bersama dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekarang ni ayat yang ke-36, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita baca ayat yang ke-36 ini. Kita cuba sebab ayat dia ada mat kat situ, banyak ada mat jaiz, ada mat wajib. Kita cuba tengok sampai dekat mana nafas kita insya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-36, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa maksud menyombongkan diri ini? Apa maksud mendustakan ayat-ayat kami? Kerana ayat-ayat Allah itu adalah mesej yang penting, membawa kepada ketauhidan, keimanan pada Allah yang benar. Ia didatangkan melalui rasul. Itulah yang diingatkan pada ayat 35, wahai anak cucu Adam, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusul, ya, rusulun minkum. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-26 ada Allah panggil ya bani Adam, ayat 27 ya bani Adam, kemudian pada ayat 31 ya bani Adam, sekali lagi Allah panggil ya bani Adam pada ayat yang ke-35. Bila Allah panggil ya bani Adam, kita kena semak balik sejarah kemanusiaan. Ya, sejarah kemanusiaan. Kalau ya ayuhan nas maksudnya wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tapi ya bani Adam, ia ada kaitan dengan wahai manusia, tetapi sejarah kita kena semak balik semula. Kena tahu kisah kita. Kalau kita terlupa ataupun tidak tahu kisah nenek moyang kita, kesannya ialah kita mungkin akan tersilap langkah, Ustaz. Kita rasa macam kita ni dah moden, dah ada telefon, tak mudah kot orang nak kacau. Ada iblis ke zaman sekarang? Kan? Tetapi rupa-rupanya iblis dia seperti istilahnya apa, Ustaz? Perangkap tak lupa pelanduk. Pelanduk yang biasanya lupa perangkap. Jadi ini yang Allah beritahu dalam surah Al-A'raf, iaitu salah satunya ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusul, jika datang rasul-rasul daripada kalangan kamu, ikut elok-elok, ya, ikut elok-elok, dan siapa yang bertakwa baiki diri, tidak akan ada kebimbangan dan juga kesedihan, ya. Kebimbangan, kesedihan ini adalah bahasa dunia, ya, di akhirat tak ada. Tetapi kalau kita bersama Rasul, kita mengikut hidayah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah nyatakan juga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kita akan mendapat minimum takut dan minimum sedih, dan akhirnya diizinkan sampai ke syurga. Tetapi kalau didustakan Nabi, di istilahnya di sini wastakbaru, sombong. Dua perkara ini, mendustakan dan sombong. Pertama, mendustakan, alah tak penting lah, kan, alah pandai-pandai je orang tu nak tegur aku, contoh, kan. Dan kemudian yang kedua disambut dengan sombong, itu sebenarnya Allah cakap ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ganjaran ke kepada iblis dan juga kuncu-kuncunya. Jadi inilah yang diterangkan lanjut pada halaman 155 tentang orang yang masuk ke neraka, Ustaz, ya, finnar, di kalangan jin dan manusia, ya. Pada ayat 38, tapi kita nak baca sampai ayat 43, iaitu tentang syurga. Ada pasal neraka, ada pasal syurga. Neraka bahagian atas, bahagian bawah tu syurga. Apakah nikmat-nikmat Allah beritahu pada ayat 43. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazil, ya.
Kita kadang macam selalu Ustaz Fas sebut kan, kita selalu sebut kalau kita dapat pergi 5 star hotel, even 4 star pun Ustaz, dah kita rasa gembira. Bahagianya. Anak-anak tak nak balik. Bah sambung. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ni ayat 43 ni Allah nak cerita pada kita kenikmatan Ustaz, Subhanallah, yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Jadi mudah-mudahanlah dengan apa yang kita belajar sehinggalah ke saat ini 155 halaman ini dapat kuatkan kita dan dapat mudahkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca ayat 43 insya-Allah. Jom sama-sama kita baca dengan jiharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan pada mereka, itulah syurga yang telah diwariskan kepadamu kerana apa yang telah kamu lakukan. Subhanallah Azan, ya. Yes, bukan sekadar dah masuk syurga, tapi disebut pula uristumuha bima kuntum ta'malun. Pasal kamu dulu buat kerja bersungguh-sungguh. Okey. Sila. Dengan perkataan yang amat menenangkan, inilah motivasi untuk kita berada di atas muka bumi ini, menjejak kepada Nabi Adam, iaitu kalau silap, mengaku silap, jangan sombong dan jangan menyalahkan orang lain kalau kita ada cabaran dalam kehidupan. Allah cakap di sini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, iaitu Allah akan cabut daripada hati mereka ghil. Maksudnya ghil ini maksudnya apa? Dengki, tak puas hati. Walaupun orang itu beriman, Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal orang beriman pun dia cuba baca al-Quran selalu pun dia mesti ada ghil juga. Terutama kalau ada orang yang tak geng dengan dia, buat perangai dengan dia, dia tak puas hatinya tu. Perasaan tu dia mesti ada juga. Jadi sebabnya ada orang yang dalam hidup kita, Ustaz, kita jumpa dengan dia kita ngam betul. Kan? Tapi ada orang yang dia buat baik juga, dia baca Quran juga, tapi perangai dia tu tak ngam. Kan? Sampai di syurga nanti ghil itu akan dihapuskan. Ya, kalau tidak susahlah Ustaz. Nanti kita tak suka dengan orang tu, alamak aku jumpa dekat syurga, tak nak aku jumpa kan. Jadi Allah faham sebenarnya di dunia ini kita akan bertemu dengan banyak ghil, ya, kita akan banyak bertemu dengan orang yang kita tidak selesa, tapi kita kena berhadap juga. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada orang munafik. Nabi dah tahu dah orang itu munafik, cakap pada Aisyah. Tapi bila orang munafik itu masuk bertemu dengan Nabi sebagai tetamu, Nabi balas dengan cara yang paling mulia. Ya, itu kaedahnya. Maksudnya kita dalam hati tak suka, ya, tetapi kita kena balas, tunjukkan kebaikan juga. Pasal itu adalah akhlak al-Quran yang perlu kita hidupkan. Dan satu ayat lagi akhir Ustaz, ya, sebelum kita berehat ini, ayat 51. Kita halaman 156 ini cerita pasal neraka sikit, di tengah itu pasal al-A'raf yang di tengah-tengah antara syurga neraka, dan di hujung itu Allah memberi komentar tentang apa sebab orang boleh diazab sampai ke akhirat. Ayat 51, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian, jom kita baca ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, iaitu orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan gurau senda. Gurau senda dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini dan kerana mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi ada sebab-sebab mengapa seseorang itu diazab. Satu, mengambil agama ni sebagai lahwan walaiban. Biasanya sebagai hiburan dan juga sebagai permainan. Dia suka berlawak-lawak dengan agama. Dia merasakan bahawa agama ini tidak penting, ya, rasa suka-suka, tak suka tak payah buat. Begitu, ya. Padahal itu bukan kaedahnya. Dan juga tertipu dengan dunia. Maka Allah kata kamu dilupakan sebagaimana kamu lupa kepada pertemuan hari ini. Biasa tak buat persediaan, Ustaz. Yeah. Jadi Allah pun lupakan. Bukan Allah lupa, tapi Allah melupakan. Dia macam kalau katakan si anak tu kena marah, Ustaz, ya. Kalau kena marah ataupun kalau kat sekolah kena marah dengan cikgu tu ingat dia nama yang nakal tu namanya A lah contohnya. Tapi dia buat tak nampak aja, kan. Dia cakap dia buat tak nampak ada A dekat situ. Okey, semua kelas semua sila ambil makanan, ya, dia bagi. A ada kat tepi tu dia tak bagi pun makanan ataupun duit raya. Contohnya, Ustaz, kan. Itu tandanya seorang itu ada tetapi Allah lupakan kerana apa? Pasal selama hari ini dia tak kisah apa bekalan untuk saya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, pasal sibuk dengan perkara lain. Jadi kita doakan Allah pimpin kita dengan kita ambil masa bersama Al-Quran ini. Allah berkati hidup kita tidak menjadi yajhadun, bukan yajhadun, Ustaz, ya. Yajhadun tu maksudnya orang yang enggan, ingkar, ya, yang mengingkari ayat-ayat kami, tetapi kita jadilah orang yang jihad dengan ayat-ayat kami, bersungguh beramal, ya, kita baca, kita faham dan kita amal. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 55. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji pada juz yang ke-8 pada hari ini, ya. Pada bahagian yang kedua ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita, Ustaz, ya. Yes, Ustaz. Dan dalam ayat ini kita baca sebentar tadi, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampau batas, ya. Allah tidak suka al-mu'tadin, ya. Jadi ini adalah sebahagian daripada kandungan ayat ataupun halaman 157 ini. Bila seseorang itu mendapat al-Quran, Allah memberikan penekanan, ya, macam mana untuk tidak sombong Quran.
yang kita fahami menjadi sumber hidayah dan rahmah liqaumi yu'minun pada ayat 52, dan kemudian Allah bawakan kepada kita bahawa Allah menjadikan langit bumi ini Ustaz dalam 6 masa, dan juga kehebatan-kehebatan ini menyebabkan kalau kita ingin jadi orang yang berendah diri, salah satu tandanya selalu berdoa, ya, dengan penuh tadarruan wa khufyatan, iaitu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Khufyah itu maksudnya kita Macam merintih ya, merintih takut kepada Allah Subhanahu taala, berbanding dengan orang yang sombong. Masya-Allah. Iblis pun berdoa juga Ustaz. Ya, pasal dia minta Allah. Dia minta Allah, tapi Tempoh minta Allah tempoh. nak suruh tangguh sikit bagi can kami ni nak menggoda kepada manusia, kecuali orang yang ikhlas saja tak boleh digoda. Berani itu berani betul. Jadi kalau ada di kalangan kita Ustaz ya, dia doa, ya Allah tolonglah bagi aku, bagi kereta besar sikit, rumah besar sikit, senang sikit aku ni nak pergi joli, contohnya kan. Itu tanda tapi Tuhan Tuhan Allah ni, Allah cakap berkuasa nak bagi kereta apa sebagainya, kecil sangat banding dengan khalaqas samawati wal ard, dengan kejadian langit bumi yang besar ini. Allah boleh bagi kepada kita. Jadi Allah mengingatkan kepada kita pada ayat 56, wala tufsidu fil ard, ya, selepas jangan buat kerosakan selepas kebaikan, dan serulah kepada Allah itu, berdoalah kepada Allah itu dengan penuh rasa harap dan rasa tamak, ya. Khaufan tu takut, tamak tu rasa harap. Jadi maksudnya apa? Kita takut tak diterima pasal kita ni banyak kesilapan, tapi dalam masa yang sama siapalah lagi yang kita nak mohon pertolongan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sifat orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Salah satu ciri orang berbuat baik, ya, banyak dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, dalam surah-surah lain, tapi dalam surah ini pada ayat 56 Allah cakap tentang orang yang selalu berdoa, itu orang baik. Pasal apa orang berdoa ini, ya, kadang-kadang kalau kita lihat Ustaz ya, orang tu mungkin di depan manusia dia lemah lembut, tetapi dekat Allah dia memang tak kisah. Masya-Allah. Ya, jadi orang itu tak kira baik sebenarnya. Mana mungkin, ya, dia baik dengan manusia, tapi dengan mak ayah tak baik. Kita tak cakap baik walaupun kita tak tahu dia buat apa dengan mak ayah dia. Apatah lagi kalau hubungannya dengan Tuhan tidak diberi perhatian, ya, yang memberi segala nikmat ini, itu tidak dikira baik mengikut panduan daripada Al-Quran. Jadi Allah membawakan lagi kepada beberapa perkara hebat yang Allah ciptakan pada ayat 50 ataupun 64. Kita nak lihat satu daripada perkara yang penting bila Allah dah bawa kepada alam, Allah bawa kepada satu kisah lagi, iaitu tentang kisah Nabi Nuh. Jom kita baca bersama. Baik. Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ayat 64 tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 64, maka mereka mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam sebuah bahtera. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang amin, buta mata hatinya kerana tidak melihat kebenaran. Ini adalah sebahagian daripada komentar kisah Nabi Nuh pada ayat 59, bermula ayat 59, kisah yang seterusnya. Jadi dalam surah Al-A'raf ini banyak kisah Nabi Adam sudah pun kita lalui. Kini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apakah mesej dalam ayat 64? Kita bersama dengan Cikgu Masdiah online. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini mengingatkan saya kepada ibrah kisah Nabi Nuh serta kaumnya untuk saya tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Dan saya jelas
untuk taat dan akur kepada ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan tidak ingin menjadi golongan yang buta hatinya. Semoga saya dan kita semua terlepas daripada hukuman ataupun siksaan perit Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Cikgu Mas ya, menceritakan ataupun mengambil berkongsi ibrah pengajaran, iaitu kalau kita nak selamat ya, kalau katakan Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman diselamatkan, kita mesti beriman kepada risalah yang dibawakan oleh para rasul. Jangan didustakan, jangan berada dalam keadaan denial ya, menafikan kebenaran-kebenaran yang ada. Dan bila kadzabu itu, mendustakan itu, hasil kesannya apa? Ia kesannya membawa kepada kesombongan. Kesombongan membawa kepada kehancuran yang dijelaskan, yang ditunjukkan oleh anak Nabi Nuh alaihi salam, isteri Nabi Nuh, akhirnya habis. Si anak kata tak apa abah, kami boleh berenang. Berenanglah juga ya, tetapi Allah boleh membenamkan mereka semua. Jadi ini pelajaran yang kita dapat daripada kisah Nabi Nuh pada halaman 158. Pada halaman 159 kita nak sambung lagi Ustaz. Ya. Kita nak baca satu ayat, iaitu ayat 70. Kali ini adakah kisah yang sama? Kita baca dahulu ayat 70. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak terus membaca ayat yang ke-70 Ustaz ya. Ayat yang ke-70 ada dalam lebih kurang 2 baris ya. Ya. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. Mereka berkata, adakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah sahaja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu memang termasuk golongan yang benar. Ini ayat 70 Ustaz baca tadi Ustaz ya. Ya, sebagai satu daripada dialog yang berlaku kepada siapa? Kali ini adalah kisah Nabi Hud alaihi salam ya, kepada kaumnya Ad. Dan kali ini apakah yang diperkatakan? Bahawa mereka mencabar kepada Nabi Hud alaihi salam. Kalau betul sangat ancamanmu, okey, buktikanlah. Kan? Jadi ini adalah lambang kepada apa? Sekali lagi, mendustakan kebenaran, akhirnya ia menyebabkan sombong. Bila kita mendustakan, dia tahu dah perkara itu betul, tetapi kita kata tak payahlah kan. Nasihat yang ada ni, alah ni ada agenda lah ni. Kalau ia baik, maka kita terimanya ya, dan kemudian kita bertaubat ya kalau katakan kita tersilap. Tetapi jangan pula kita awal-awal lagi kita potong ataupun smash ya kepada orang yang membawa kebaikan. Kerana apa? Kerana itulah yang dibuat oleh iblis ya. Ada kebaikan pada Saidina Adam ya, pada Nabi Adam, tetapi dia kata bahawa tak, aku lebih baik ya, padahal Allah tak pernah menyatakan pun bahawa api lebih baik daripada tanah ya. Iblis sendiri yang membuat logik yang tersendiri, logik beliau tidak diterima, membawa pada takbur, membawa kepada laknat, kehancuran kepada iblis itu sendiri. Jadi ini kisah daripada Nabi Hud yang kita nak dengar daripada Ustazah Amirah online, tadabbur ayat 70. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 70 ni, Allah mengingatkan saya dan kita semua, jangan sesekali mencabar orang yang datang membawa risalah tauhid untuk membuktikan kebenaran yang mereka bawa dengan meminta bala dan azab dari Allah. Dan saya jelas, saya wajib percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali sombong. Wallahu a'lam. Baik, jadi terima kasih diucapkan pada Ustazah Amirah ya, bercakap tentang kita mengikut pada Rasul, risalah kebaikan, dan jangan didustakan. Malah lebih daripada itu, dikata bahawa wa nadhara ma kana ya'budu aba
una, ya. Dia ni haja je nak kacau kita punya apa yang kita dah amalkan selama ini. Nenek moyang kami dah buat, senior kami dah buat, kami dah biasa dah dengan perkara ni, tiba-tiba nak tegur pula. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ada orang tegur, kalau ianya membawa kepada kebaikan, jangan dihalang ataupun didustai. Khawatir nanti dia jadi makin sombong, lepas tu kita cabar, lepas tu bersedia. Kalau kisah Nabi Hud, ya, diselamatkan dan kaum Ad itu dihancurkan. Ini panduan bersama kita pada hari ini. Jadi kita nak lihat lagi pada 160, halaman 160, masih lagi kita nak melihat bahawa konsisten mesej tauhid perlu diamalkan. Ia menghasilkan keimanan, ia menghasilkan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silap kita mengaku dan kita baiki menuju Allah berbanding dengan iblis yang disampaikan dalam banyak kisah. Kita lihat pada ayat 75. Kita baca bersama Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita baca sekarang ni ayat yang ke-75 dengan murattal bayati, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim azim ayat yang ke-75 dibacakan sebentar tadi adalah kisah baru Ustaz. Yes, Kisah siapa? Kisah Samud yang dijumpai oleh Nabi Saleh. Ya. Jadi pada ayat 75 itu pembesar-pembesar yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang dianggap lemah, iaitu orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahawa Saleh adalah seorang rasul daripada Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Ya. Jadi pada ayat seterusnya, orang yang sombong itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Ini apa ceritanya ni? Ceritanya ialah orang yang istikbar ini, ya, orang-orang yang malak. Maksudnya istilah malak ni pembesarlah. Dia ada pangkat, jadi dia sombong. Ya. Itu sebabnya pangkat ada kaitan dengan sombong, kecuali bila kita ini sedar kita dapat pangkat itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah amanah. Dia bukannya sebagai satu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Allah menceritakan tentang sekali lagi satu lagi kisah orang yang sombong. Sombong siapa? Kerana dia ada pangkat, dia sombong, dia bercakap kepada orang yang lemah di kalangan pengikut Nabi Saleh. Dia kata, kamu kenal ke Saleh ni mursalum mir rabbih? Tahu ke? Ya kami beriman. Ingatkan jawapan itu sebagai satu jawapan yang baik. Rupa-rupanya orang sombong ni kata, inna billadhi amantum bihi kafirun. Pasal kau ni orang miskin, pasal kau ni dah kami ni tak nak ikut style kamu. Ini adalah kesombongan seterusnya kerana status, ya, kerana jawatan dalam masyarakat seseorang itu boleh mendustakan kebenaran. Dan apa sebabnya? Kerana logik-logik yang dibina itu tidak benar. Pangkat sebenarnya bukan sebagai lambang kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya, tak ada mulia pun. Yang mulia apabila seseorang itu gunakan kekayaan, pangkat yang ada itu untuk mengangkat mesej takwa di dalam kehidupan. Jadi inilah yang disampaikan pada kisah Ustaz, ya. Kalau kita tengok macam surah Al-A'raf ni bawa daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Saleh. Lepas ni kisah apa lagi Ustaz? Ada Nabi Lut. Subhanallah. Dan pada ayat 85 pada halaman 161 kisah Nabi Syuaib. Okey Ustaz, ya. Jom kita tengok muka surat 161 ayat 85. Kita baca bersama tuan-tuan yang sudah mengikuti My Quran Time ini. Rasanya tak terlampau cepat Ustaz, ya? Ya. Masih ada, kita teruskan. Ayat 85 kita nak terus baca sebab agak panjang ada Ustaz, ya? Subhanallah. Ada perkataan Madian kat situ, ha? Madian. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 85. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan Syuaib, Nabi Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan sebenarnya bagimu selainnya, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata daripada Tuhanmu. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan, dan jangan kamu rugikan manusia sedikit pun. Janganlah kamu lakukan kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Ia lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Jadi antara perjuangan Nabi Syuaib, Ustaz, ialah ekonomi. Ya, ekonomi mesti penuhi timbangan dan juga ukuran. Ya, kalau katakan kita bagi masa 8 jam, ya. Kalau katakan 1 kilo, 1 kilo. Penjual boleh bagi lebih, ya, tapi jangan pula 1 kilo jadi 950 gram. Yang 50 gram lagi tu air je contohnya, ya. Ataupun kalau ukuran tu 1 ela, bukannya 1 ela tu kurang sikit, ya, dia potong dalam sikit, jadi akhirnya kurang ukuran tersebut. Ini mesej besar kepada ahli bisnes ataupun sesiapa yang berbisnes, ya, sama juga penjual pembeli pun sama juga, jangan minta lebih pula. Bayar sepatutnya RM5 sekilo, kan, tapi minta 2 kilo. Dia tawar sampai orang tu berkata nah ambil 2 kilo, kan, tak tanpa keredaan. Tanpa keredaan. Kalau redha okeylah, ya, kerana tawar menawar. Jadi poinnya kat sini ialah apa, tuan-tuan? Tauhid dia dimanifestasikan dalam gaya hidup harian. Tauhid ada kaitan dengan ekonomi. Tauhid ada kaitan dengan akhlak tidak sombong, ya. Dan itulah kesan tauhid dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita seharian. Yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kefahaman kita ini, tauhid membawa kita makin tunduk. Inilah yang kita doakan agar kita jangan menjejak kepada iblis laknatullah. Tetapi kalau kita tersilap, kita mengikut kepada nenek moyang, kepada insan pertama Nabi Adam, dalam doa yang kita dah belajar pada surah Al-A'raf ini. Kita berdoa kepada Allah dipimpin Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami di akhir ulang kaji kami juzuk yang ke-8 ya Allah. Syukur kami ke hadratmu ya Allah atas kurniaanmu, limpah perkenanmu yang sangat hebat ini ya Allah. Pilihlah kami lagi ya Allah, permudahkan lagi kami ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, kurnia kekuatan buat kami ya Allah, untuk terus berdampingan dengan kalam-Mu Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin muslimat. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.
بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita. Kita menjadi insan yang selalu tunduk pada Allah, tidak mudah untuk kita sombong, dan kalau kita tersilap kita terus mengaku, mohon Allah ampunkan kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh mewar-warkan ya tentang My Quran Time dan program-program lain seperti Wacana Quran. Hasil sumbangan tuan-tuan inilah yang kita ingin bawakan sebagai kempen kesedaran. Akhirnya dalam organisasi mengambil nilai tidak sombong walau di peringkat mana pun pangkat kita. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Terima kasih diucapkan pada rakan sahabat kita di online dan juga tuan-tuan yang mengikuti, dan sudah tentunya pada Mofas. Kita doakan kesejahteraan Amin, ya Rabb. kepada semua ahli keluarga Mofas yang membawakan rancangan My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.